Hala tuju 5G negara diputuskan bersama Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mengadakan perbincangan mengenai hala tuju pelaksanaan 5G negara bersama Perdana Menteri Selasa ini. Menterinya Fahmi Fadil berkata perbincangan tertumpu beberapa perincian bagi memastikan pelaksanaannya adalah telus dengan seramai mungkin mendapat manfaat dan perkhidmatan 5G diberi pada harga berpatutan. InsyaAllah saya akan mengadakan mesyuarat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Merangkap Menteri Keuangan dalam masa terdekat untuk membincang beberapa perincian. Saya jangkakan mungkin di babak ataupun mungkin dalam tidak terlalu lama dari sekarang. Saya percaya Kabinet akan memutuskan. Dia proses itu untuk menjamin keterangkuman, maka proses itu perlu diberi sedikit masa. Berdasarkan siri perbincangan yang diadakan setakat ini, Fahmi percaya penelitian dari segi rangkaian kejuruteraan dan matlamat yang ingin dicapai mampu membuahkan beberapa option yang akan diputuskan Kabinet. Beliau berkata demikian pada Majlis Nur Ramadan di Masjid Ar-Rahah, Kampung Kerinci. Sementara itu, orang ramai diingatkan supaya merujuk maklumat berhubung Tarikh Aidilfitri tahun ini daripada sumber rasmi dan tidak terikut dengan berita yang disebarkan di media sosial. Ia bagi mengelakkan kekeliruan umum. Sekarang ni ada banyak ulasan dalam sama ada media sosial ataupun di dalam laman-laman web yang mengangkat pandangan di negara-negara lain tentang kebarangkalian bila tarikh Aidilfitri. Jadi saya bagi peringatan. Beberapa hari lalu saya juga telah bertemu dengan Timbalan Ketua Pengarah JAKIM dan membincangkan perkara yang sama, dan beliau mengingatkan bahawa, dan saya juga mengingatkan bahawa hanya satu tarikh saja yang akan kita ikut, iaitu yang diumum oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja. Isu penentuan Tarikh Raya Aidilfitri menjadi polemik susulan ramalan beberapa ahli astronomi negara luar yang menjangkakan ia akan jatuh awal sehari pada 21 April ini. Jabatan Imigresen mengeluarkan 2.8 juta pasport pasca COVID-19, iaitu peningkatan 4 kali ganda berbanding tempoh sebelum itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata daripada jumlah itu, 45% memohon pasport secara dalam talian. Jelasnya, permohonan pasport secara dalam talian hanya mengambil masa 3 minit dan selepas itu pemohon boleh mengambil pasport mereka selepas 2 hingga 3 hari. Imigresen diakui berdepan kesesakan berikutan pengeluaran pasport yang tinggi setiap hari sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP berakhir. Imigresen juga akan memperkenalkan projek perintis bagi mengatasi kesesakan di pejabat pengeluar pasport tertentu, iaitu dengan membuka permohonan untuk dalam talian dan pengambilan pasport sahaja susulan liputan internet yang meluas di kawasan terbabit. Tumpuan awal akan diberikan di kawasan sekitar Lembah Kelang. 2 lelaki maut akibat tersepit manakala seorang lagi cedera dalam kemalangan di Seri Gading, Jalan Keluang, Batu Pahat, Johor kira-kira 12.40 tengah malam tadi. Insiden membabitkan sebuah kereta yang terbabas dan merempuh 2 lagi kenderaan di dalam bengkel berdekatan. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Penggaram Timbalan Penguasa Bomba 2 Firdaus Ahmad berkata bangsa berusia 19 dan 22 tahun disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Mayat kedua-dua mangsa diserah kepada polis untuk tindakan lanjut. Seorang lagi mangsa yang cedera berusia 20 tahun dibawa ke hospital untuk rawatan. Individu disyaki bermain mercun hingga menyebabkan 2 bangsa cedera dalam kejadian di Kampung Cangkat, Gombak sedang diburu. Pemangku Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Nur Arifin Muhammad berkata pihaknya mengesan rakaman video kejadian berkenaan yang tular sejak semalam memaparkan sekumpulan individu bermain mercun dengan menghalakan ke sebuah rumah. Hasil siasatan mendapati kejadian tersebut berlaku pada tengah malam 31 Mac lalu. Insiden mengakibatkan seorang lelaki dan wanita masing-masing berusia 19 dan 24 tahun cedera di peha dan telinga.
Usaha mengesan suspek masih diteruskan. Kes disiasat mengikut Seksyen 435 Palang 324 Kanun Kesiksaan. JPJ Perlis mengeluarkan 53 notis arah timbang kepada kenderaan perdagangan bagi tempoh Januari hingga Mac. Ini melibatkan pemandu lori jenis tipper, kargo dan pengangkut simen atau simen bak tanker. Menurut pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Alipiah, kebanyakan lori yang dikenakan notis arah timbang membawa muatan batu kerikil, simen dan dolomite secara berlebihan. Sebanyak 35 kes saman membawa muatan secara berlebihan di bawah peruntukan Kaedah 89. Kaedah Pengangkutan Jalan 1987 telah dikenakan kepada pemilik dan pemandu lori. Selain itu, sebanyak 16 notis saman bagi kesalahan gagal hadir timbang dikeluarkan kepada pemandu lori yang ingkar atau gagal mematuhi notis arah timbang. Daripada jumlah notis arah timbang yang dikeluarkan, hanya 2 kes sahaja lori-lori yang ditimbang tidak melebihi had muatan ditetapkan. Penguasaan berkenaan bertujuan mengurangkan kadar kemalangan dan kematian pengguna jalan raya. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Kuih bangkit santan atau lebih dikenali kuih bakar di sebelah utara merupakan antara kuih tradisional yang masih digemari ramai. Rasanya yang sedap dengan lemak manis dan cair di dalam mulut menjadi pemikat. Menjelang Aidilfitri ini, kuih bakar menjadi antara kuih tradisional yang menjadi pilihan untuk disajikan kepada tetamu. Salah seorang pengusaha kuih bakar yang terkenal di Kedah, Rosnani Ahmed, menghasilkan kuih tradisional ini sejak 21 tahun lalu. Lebih mesra dipanggil Kak Ani, bengkel kuih bakarnya beroperasi di Kampung Lubuk, Tunjang, Jerlun. Pada peringkat awal, Kak Ani hanya memasak kuih bakar di rumah secara manual yang dijual hanya kepada rakan-rakannya dan dipasarkan di kedai-kedai sekitar Tunjang. Tahun demi tahun, sambutan diterima amat menggalakkan. Ketika itu, dia mula menggunakan peralatan moden untuk menghasilkan kuih bakar yang banyak dalam masa singkat selain menjimatkan tenaga. Dari sejak 2-3 tahun tu Kak Ni duk connect. Sebab tu Kak Ni beli oven yang besar sikit lah. Kak Ni tambah dari setahun ke setahun Kak Ni tambah kan. Tambah-tambah customer pun dah kuih meningkat. Kira sampai keluar lah. Dari kita sini sampai ke Penang, Perak, teruslah sampai ke KL sana kan. Okey, Alhamdulillah lah dapat sambutan. Lepas tu sampai Loni, Kak ni dah buat kuih ni dah hampir 21 tahun. Pada musim perayaan ini, dia menghasilkan kira-kira 30,000 biji kuih bakar sehari berbanding 20,000 biji pada hari biasa. Sebanyak 8 guni tepung ubi bersama bahan-bahan utama lain seperti santan segar, telur, gula dan garam digunakan untuk memproses dan menghasilkan kuih bakar. Kebanggaannya apabila masih mengekalkan resepi tradisional meskipun kaedah pembuatannya sudah bergancak moden. Kita kena kekalkan sebab produk ni orang kata produk tradisional ni memang peminat orang ramai kan. Sebab kuih ni dia memang dia takkan jatuh lah kita kata kan. Sebab orang kata kuih tradisional ni kuih-kuih apa pun memang orang suka. Kuih bakar ni pun yang Kak ni punya pun ramai yang suka. Baunya yang harum selepas dimasak antara keistimewaan kuih bakar. Disebabkan itu, kuih ini tidak hilang di telah zaman meskipun wujud pelbagai jenis kuih moden di pasaran ketika ini. Dan pastinya setiap kali musim perayaan termasuk Hari Raya Aidilfitri, kuih bakar sering menjadi pilihan untuk dimakan bersama ahli keluarga dan juga dihidangkan kepada para tetamu. Fakhrul Razi Ismail, RTM. 220 anak yatim dari 11 daerah di Kedah menerima sumbangan Aidilfitri daripada Yayasan Anak-anak Yatim Sultanah Haminah bagi tahun 2023. Jumlah penerima meningkat berbanding 120 anak yatim tahun lalu.
Ahli lembaga pengarahnya Dato' Rosli Awang berkata sumbangan diserahkan secara berperingkat di daerah terlibat bermula 8 April lalu. Kesemua anak-anak yatim berkenaan menerima bantuan berupa kelengkapan hari raya, duit hari raya dan hamper. Ini antara program-program yayasan yang kita adakan setiap tahun, tak miss. Dan saya pun bersyukur ini antara satu apa dikatakan program yang memberikan rahmat kepada rakyat Kedah, terutama khasnya Dian, dan saya percaya program-program segini akan diteruskan besok. Beliau temui pada Majlis Pengundian dan Sumbangan Aidilfitri Yayasan Sultan Haminah tahun 2023 peringkat daerah Yan di Masjid Sultan Haminah, Dulang Kecil. Pada majlis sama, 20 anak-anak yatim dari daerah Yan menerima sumbangan yang disampaikan Cik Puan Besar Kedah, Tuanku Haminah Hamidun. 20 tahun anjur iftar jama'i penduduk kampung Teluk Paku, Kuala Terengganu kekal dalam perpaduan dan amalan bergotong royong. Menurut pengerusi kawasan Rukun Tetangga Ayub Mamat, program turut mengembalikan nostalgia dan keseronokan berkumpul beramai-ramai. Kemeriahan berbuka puasa kali ini disertai lebih 250 penduduk yang bergotong royong menyediakan juadah berbuka puasa. 35 kg beras digunakan untuk memasak nasi selain seekor lembu ditumbangkan. Kesepakatan dan juga keserasian orang kampung ni, perpaduan. Kalau kita ambil atas tiket perpaduan, itulah kita rasa kita perlu buat aktiviti ini setiap tahun. Program ini dapat menyatu padukanlah sebab kita keluar ramai-ramai. Keluar penduduk kampung semua sekampung, sebab kita panggil majlis berbuka puasa sekampung. Jadi saya ni baru pertama kali mari sebab sebelum ni tak berkesempatan. Jadi memang nak merasailah suasana bersama-sama inilah sebab rasa kampung lain tak ada. Jelajah Ramadan Mutiara FM diteruskan. Kali ini 120 peserta Tadarus Al-Quran disantuni menerusi program tersebut seiring sambutan Hari Nuzul Al-Quran. Sasaran kami pada tahun ini memandangkan hari 8 April ini jatuh pada Hari Nuzul Quran. Jadi pendekatan kita untuk mendekatkan Mutiara FM ini dengan mereka yang terlibat dengan tadarus, membaca Al-Quran, juga bertadabbur. Itu antara sasaran utama kita. Kesemua peserta terdiri daripada jemaah Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas, Masjid Melayu Lebuh Aceh dan Masjid Sembilang Seberang Jaya. Mutiara FM turut menziarahi 5 keluarga asnaf sekitar Masjid Abdullah Fahim bagi menyampaikan bantuan. Juga menyampaikan 50 pek makanan asas kepada masyarakat bukan Islam. Dan juga kita ada buat pemberian untuk warga Cina tadi jugalah, untuk sumbangan lain jugalah. Lepas tu ada rumah asnaf tadi juga kita bagi kipas, dapur dan keperluan-keperluan lain jugalah. Ya, saya harap pun kalau boleh di masa depan lebih banyak lagi program macam ini, saya nampak pun lebih meriah lah. Majlis kemuncak kemudiannya dilaksana dengan aktiviti iftar santai di Masjid Abdullah Fahim Kepala Batas. Antara rakan strategik yang menjaya program ini adalah Hello Telco, Jambatan Kedua Pulau Pinang, JKSP dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Pulau Pinang. Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah berkenan merasmikan Masjid Taman Alam Jaya di Puncak Alam, Kuala Selangor sempena program berbuka puasa bersama rakyat. Bangunan setingkat yang mampu menampung kira-kira 2,000 jemaah itu mendalam belanja RM10.396 juta. Masjid didirikan di atas tanah seluas 2.09 ekar siap pada Februari 2020 selepas 2 tahun proses pembinaan berjalan. Sultan Sharifuddin turut berkenan menerima pembayaran zakat perniagaan RM6.2 juta daripada 4 buah syarikat. Antaranya Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, Jekyll dan Lembaga Juruukur Tanah. Baginda juga berkenan menyampaikan sumbangan Hari Raya kepada 544 asnaf fakir, miskin dan mu'alaf dengan jumlah agihan sebanyak RM272,000. Baginda diiringi Tengku Pemesri Selangor Tengku Pemesri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah.
Jasa peranan dan ketokohan almarhum Tuanku Abdul Rahman, Tuanku Muhammad yang di-Pertuan Agong pertama dapat dihayati menerusi pameran Tuanku Abdul Rahman di Galeri Diraja Tuanku Jaafar, Seremban. Pameran yang berlangsung sehingga hujung tahun ini membolehkan orang ramai mengenali lebih dekat kepribadian almarhum juga sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-8. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Galeri Diraja Tuanku Jaafar, Tunku Nazaruddin Tuanku Jaafar berkata, pengunjung juga berpeluang melihat surat-surat peribadi dan barang berkaitan almarhum, termasuk surat dari Sir George Weil. Not many people know about the roots of the royal family in Negeri Sembilan. So the gallery has set up this event so that people can actually come to visit here and understand about 250 years of the royal family here and how it started. Katanya kefahaman mengenai sejarah akan meningkatkan rasa cinta kepada negara dan menghargai erti kemerdekaan dengan lebih baik. Majlis perasmian pameran disempurnakan Puteri ke-7 Tuanku Abdul Rahman, Tunku Syahariah. Saya amatlah bangga apabila mendengar iaitu Yang Amat Mulia Tunku Panglima Besar akan membuka satu pameran untuk ayahanda saya, Tunku Abdul Rahman. Ya, dan jadi sejarah-sejarah itu amatlah penting pada saya dan untuk generasi yang akan datang yang tidak tahu langsung berkenaan dengan sejarah Tunku Abdul Rahman dan khidmat-khidmat almarhum Tunku Abdul Rahman pada masa itu. Bagi menarik minat orang ramai, beberapa pengisian lain turut dianjurkan. Antaranya, seminar peranan wanita dalam kemerdekaan negara, dialog bersama tokoh kemerdekaan dan seminar negeri-negeri kurun ke-19. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Tuanku Muhammad merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Yang di-Pertuan Agong pertama berperanan sebagai satu-satunya raja yang mempunyai latar belakang pendidikan undang-undang ketika berdepan dengan krisis Malayan Union, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu sehingga kemerdekaan Tanah Melayu. Bersempena dengan sambutan 250 tahun institusi Diraja Negeri Sembilan, segala dokumen berkaitan dengan peranan baginda ketika itu turut dipamer menerusi pameran Tuanku Abdul Rahman di Galeri Diraja Tuanku Jaafar, Seremban. Ku mengejar 1001 bulan dan pilih aku, kita suka-suka. Salam Ramadan daripada kami di RTM. Beralih ke info niaga, Persatuan Usahawan Cina di Malaysia PUCM menjangkakan kehadiran lebih banyak pelabur dan usahawan Cina ke Malaysia dan sebaliknya susulan kejayaan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara itu. Prasidennya Datuk Keith Lee juga yakin masa depan Malaysia dan Cina dalam aspek perniagaan lebih cerah, memandangkan kedua-dua negara aktif bekerjasama bagi meningkatkan penglibatan dua hala. Beliau berharap usaha pemimpin kedua-dua negara akan membawa lebih banyak manfaat kepada sektor perniagaan dan pelaburan, seterusnya meningkatkan perdagangan. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Republik itu menyaksikan negara menerima komitmen pelaburan tertinggi dalam sejarah bernilai 170 bilion ringgit daripada kalangan pelabur Cina. Ia dicapai menerusi pemeteraian 19 memorandum persefahaman melibatkan syarikat kedua-dua negara. Syarikat tujuan khas milik penuh Khazanah Nasional Granatum Ventures Sdn Bhd melupuskan 100% pegangannya dalam Iskandar Malaysia Studios Sdn Bhd IMS kepada Studio Management Services Sdn Bhd SMS. Khazanah memaklumkan langkah itu bertujuan menarik pelaburan asing serta membawa manfaat ekonomi dan sosial kepada Malaysia.
SMS merupakan konsortium yang diketuai pasukan pengurusan semasa Malaysia IMS dengan kerjasama GHY Culture and Media Holding Company Limited Singapura dan anak syarikatnya GHY Culture and Media Malaysia Sendirian Berhad. Menurut Khazanah, SMS dijangka meningkatkan lagi perkhidmatan yang disediakan oleh IMS kepada industri serta memudahkan kerjasama pada masa depan dan peluang penerbitan untuk Malaysia. Kerjasama dan kemasukan lebih banyak usahawan tempatan dan rakan kongsi serantau yang berkebolehan akan memangkin pertumbuhan dan pembangunan ekosistem IMS. Khazanah kekal komited untuk mengekalkan manfaat limpahan ekonomi yang positif kepada ekonomi sosial di samping menyelaraskan kepentingan strategiknya untuk memastikan penciptaan nilai, pembinaan kapasiti dan impak kemasyarakatan kepada negara. Saksikan saya, Aidina Hilda di H-Click 8 dan 9 April ini. Perkembangan luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC memberi amaran mengenai konfrontasi agama berikutan serbuan rejim Israel ke atas Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Keganasan semakin memuncak di seluruh wilayah Palestin sejak kebelakangan ini selepas tentera Zionis menyerbu Masjid Al-Aqsa dan memaksa jemaah keluar selama 2 malam berturut-turut. Serangan roket dari semenanjung Gaza dan Lebanon dilancarkan selepas provokasi berkenaan dan Israel bertindak balas dengan serangan udara. Menerusi kenyataan selepas mesyuarat agung luar biasa, Jawatan Kuasa Eksekutif OIC, kumpulan itu mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pasukan dan pendatang Israel yang berulang kali menyerbu Masjid Al-Aqsa. OIC meminta rejim Israel bertanggungjawab atas serangan berkenaan. Organisasi yang berpangkalan di Jeddah itu menyeru masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan PBB untuk mengambil tindakan segera menghentikan provokasi Israel. Sekurang-kurangnya 44 orang awam terbunuh dalam 2 serangan pengganas di wilayah Sahel di utara Burkina Faso pada Khamis. Menerusi kenyataan, Gubernur Wilayah Sahel, Lieutenant Colonel Rodolphe Sorgo berkata, kumpulan pengganas menceroboh kampung Korako dan Tandobi. Pengganas membunuh dan menyebabkan kecederaan serta kerosakan harta benda. Gubernur turut memberi jaminan kepada penduduk untuk menstabilkan kawasan itu selepas serangan terbabit. Sejak 2015, serangan seumpama itu telah meragut banyak nyawa dan menyebabkan beribu-ribu lagi hilang tempat tinggal. Komuniti terpencil di Timur Laut Brazil, Maranhão, berdepan kesukaran akibat banjir. Menurut media tempatan, terdapat hampir 8,000 penduduk memerlukan bantuan segera. Rakaman menunjukkan orang ramai membawa barang-barang mereka naik ke atas bot untuk diselamatkan. Penduduk turut terputus bekalan makanan yang semakin membimbangkan. Institut Meteorologi Kebangsaan Brazil, INMET, mengeluarkan amaran untuk Maranhão. Hujan lebat dijangka akan berterusan di seluruh negeri itu sehingga hari ini. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu takhta kejuaraan. Isnin 10 April, Sri Pahang FC bertemu Kelantan United FC 9.30 malam secara langsung di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Sukan Kejohanan Rugby 7 2023 hasrat skuad rugby 7 pasukan lelaki kebangsaan untuk merangkul gelaran juara tidak kesampaian selepas tewas di tangan Taiwan pada aksi final di Stadium Nasional di Singapura semalam. Namun pasukan negara yang diberi julukan skuad Bunga Raya berjaya memberi tentangan sengit sehingga ke whistle penamat sebelum tumpas 14-17. Kejohanan yang berlangsung pada 7 dan 8 April itu disertai 6 pasukan lelaki dan 4 pasukan wanita. Namun Malaysia hanya menghantar wakil bagi saingan lelaki. Rugby Sevens tidak dipertandingkan pada Sukan SEA Kamboja 2023 Mei ini, namun berpeluang besar untuk kembali mewarnai tamasya Sukan Dwi tahunan itu mulai edisi berikutnya iaitu di Thailand pada 2025.
Perancangan skuad Harimau Melaya untuk berentab dengan Jepun pada aksi persahabatan antarabangsa September depan tidak kesampaian. Ini berikutan pasukan nombor 1 Asia itu tidak dapat bermain kerana mempunyai komitmen lain. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM Dato' Hamidin Mohamad Amin bagaimanapun berkata 3 pasukan lain berminat untuk menguji skuad negara iaitu Taiwan, China dan Kuwait. Menurut beliau, pasukan negara masih berpeluang bertemu skuad Samurai Biru sekiranya diundi bersama dalam pusingan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 bermula November ini. Pada masa yang sama, disebabkan faktor lokasi, Dato' Hamidin secara peribadi merasakan Taiwan dan China merupakan lawan ideal buat pasukan negara. Namun beliau menyerahkan kepada Ketua Jurulatih Kim Pan-gon untuk membuat pilihan. Sementara itu katanya pasukan negara berjangka berangkat ke Doha 10 hari lebih awal sebelum saingan Piala Asia 2023 membuka tirai bermula 12 Januari. Bagi melakukan persiapan terakhir, Malaysia mencipta sejarah layak secara merit ke Piala Asia selepas 42 tahun pada Jun tahun lepas. Aksi Liga Perdana Inggeris, nasib malang Chelsea berterusan apabila tewas 0-1 kepada Wolves di Stadium Molineux. Kepulangan semula Frank Lampard sebagai pengurus juga tidak seperti diharapkan apabila mereka bermain di bawah tahap sebenar. Jaringan Matheus Nunes pada minit ke-31 sudah cukup membantu tuan rumah melakar kemenangan sekaligus mengecewakan Lampard yang dilantik sebagai pengurus sementara selepas pemecatan Graham Potter minggu lalu. Legenda Stamford Bridge itu yang dipecat pada Januari 2021 disasarkan dapat meningkatkan kembali prestasi pasukan sekaligus memperbaiki kedudukan dalam carta Liga. Namun kekalahan itu menyaksikan peluang Chelsea untuk menembusi kelompok 4 teratas kian pudar. Kali terakhir mereka menang ketika menewaskan Leicester 3-1 pada 11 Mac lalu. The Blues kekal di tempat ke-11 dengan mengumpul 39 mata dan Wolves pula di tangga ke-12 dengan 31 mata. Berikut adalah beberapa keputusan perlawanan lain. Bersama saya, Adam Adli, eksklusif di Stadium RTM 8 dan 9 April ini. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.